soalan ini hanya perlu lukisan. Ikut pada arahan soalan. Kalau dia nak lukis pelan tanpa bagi tahu arah X ke, arah Y ke, arah P ke, arah Q, tanpa disebut arah mana-mana, bermaksud dari arah atas. Imagine kepala kamu ke atas rajah tu, kemikkan rajah tu sampai ke lantai, lukis. Jangan lukis bentuk 3D. Hanya lukis bentuk 2D. Okay, itu tips. Okay, untuk soalan tadi kita dah buat soalan ni kan? Soalan ni dari arah X. Ni saya ulang siapa yang tak faham Okay, so pandangan dari arah X tu dari kanan kalau siapa yang tak jelas. X tu dari kanan, kita kemikkan sampai ke kiri dinding. So akan nampak bentuk 2 segi 4. Okay, inilah jawapannya. Tak perlu color, ini hanya kaedah nak bagi kamu jelas. Jawapan nanti biar kosong, tak perlu color. Lukisan mesti cantik, kemas, jangan ada putus-putus, jangan nampak ada penyambungan. Okay, mesti clear. Okay, faham? Faham. Okay, macam senyap je, macam saya cakap seorang je. Cikgu kalau saya ingat macam mana cikgu? Apa? Kalau saya ingat macam mana? Apa yang saya ingat? Lukisan tu saya ingat. Lagi satu mesti 90 darjah. Oh my god. Tak boleh sengit-sengit. Okay. Dan lukisan kamu ni, dia bukan boleh lukis di atas buku petak-petak ke ataupun textpad yang ada line tu. Jawapan dia mesti dilukis di atas kertas A4 kosong. Susahlah sikit. So pastikan 90 darjah ni. Okay. Cikgu, kenapa jawapan tak boleh L, N, J, K situ leh? Tulis, label. Itu jawapan Kenapa tak boleh K, J, L, N bahagian situ Ini depan ni. Oh, so maksudnya tak payah label lah, tak payah label. Dan kita kemikkan ke belakang. Kita nak satu jawapan je. 2D. Okay, so yang depan ni kita akan pergi tolak ke belakang, so akan nampak dinding belakang ni. So lukisan tak perlu label label-label yang ada ni tak perlu. Biar je kosong macam ni. 3 markah, full mark 3 markah. Baik. Okay, next. Yang kedua tadi tu, kita patah balik yang kedua. Ni yang kedua. Yang kedua, jawapan dia 4 markah. Soalan dia pandangan plan. Bermaksud dari atas. Kalau soalan dia tak akan tulis dari atas. Dia akan hanya tulis pandangan plan sahaja. Jadi jangan panik bila dia suruh kamu lukis pandangan plan. Ingat pandangan plan mesti dari atas. Okay, dari atas kemikkan ke bawah lantai. Semua ni kita kemikkan. So jawapan dia tadi. Kita ulang balik. Okay. Yang putih ni ialah yang bahagian sengit ni. Bila tarik ke bawah, tolak ke bawah lantai, dia akan jadi square juga. Tak ada bentuk sengit ni Okay, jelas? Ni saya ulang balik ni. Okay, ni 4 markah. Jelas. Okay, next. Soalan ketiga. Okay, ni. Yang ketiga, pandangan dari Y. Okay, soalan macam saya kata tadi, soalan untuk yang kedua dan ketiga, dia merujuk kepada yang pertama, A. Jadi bila dekat sini, kadang-kadang dah tak ada unit ukuran. Jangan panik, rujuk balik soalan A untuk tengok berapa unit. Okay, soalan kedua dan ketiga ni ada penambahan bongkah ataupun kadang-kadang dia akan buang dari bongkah yang asal tu. Tengok pada soalan.
Okey, sekarang yang ketiga ni ialah pandangan dari Y. Okey, pandangan dari Y dari sini dari depan. Y depan, so kita kemikkan semua bongkah ni dari depan ni, kemikkan sampai ke belakang dinding. So apa jadi? Siapa boleh imagine apa jadi? Saya boleh imagine. Saya boleh imagine. Kamu boleh, sebelum lukis yang sebenar, kamu sketch dulu sketch lukisan tu. Sebab kita nak agak dulu bentuk apa. Lepas tu baru lukis ikut ukuran yang sebenar. Okay, kita tengok jawapan ni. Dia warna biru dan pink. Kita fokuskan. Okey. Daripada sini kamu dah melukis. Okey, mengapa cikgu bulatkan sikit? Pada pandangan kamu, apa yang kamu faham? Okey. Ada bulatan kat situ kan? Ada. Itu nak highlight kan. Kenapa kita nak highlight bahagian tu? Kita nak buang. Kita nak buang ke? Tidak. Tak. Buat garis putus-putus. Okey, betul. Kita dah tengok video habis ni. Bagus. Pandai. Yang biru ni Pandai tu biasa. depan. Okey, yang di depan. Yang di depan dia akan solid, nampak bentuk lukisan yang solid, line solid, penuh sebab dia di depan. Yang ini pun tak ada yang menghalang dia. Bila tolak ke dinding, tu nampak. So solid. Tetapi yang dibulatkan ni, okey, cuba tengok betul-betul. Line ini dia terlindung di belakang. Okey. Bila terlindung di belakang tetapi dia wujud. Okey. Jadi kita kena buat garis putus-putus. Garis putus-putus. Putus. Okey. Sebab dia terlindung di belakang Okey. Kita nampak. Ini jawapan dia. Buanglah bulat tu sekejap Dapat cikgu. Understand. Okey. Lukisan ni buanglah bulatan ni jangan buat bulat ni pula. Yang putus-putus tu kena buat. Okey. Faham? Faham. Okey. Saya boleh tanya. Ada apa yang tak jelas, siapa-apa nak tanya sebelum saya nak bagi soalan? Setakat ni tak ada. Jelas Dah. Ya? Kondom. Sebab dekat Raja kadang-kadang ukuran tak ada. Ukuran diberi dekat soalan. Tengok soalan ni. Raja menunjukkan satu gabungan pepejal berbentuk cantuman tegak. Prisma tegak ni yang ni. Ya. Prisma tegak dan satu kuboid yang belakang. Okey. Tapak segi empat mengufuk. Maksud dia lantai lah. Okey. Tepi AB. Mana AB? AB tepi dia tegak. Yang ni maksud dia tegak. 7 cm. Sini pun 7 cm. Okey. Lagi. Sama panjang kan? Okey. Lagi condong. JH. JH ialah? 3. Mana J? Tak nak. Tu. Okey. JH ialah? JH ni 3. So baki atas ni berapa? 4. Sebab Baik, jumlah cikgu. So soalan ni pengiraan dia hanya berkaitan dengan ukuran je. Okey, soalan dia. Belum soalan ni. Kertas A4 dia Ada. Okey. Kertas A4 pembaris pensel. Lukisan mesti guna pensel, jangan guna pen. Apa jatuh? Boleh. Okey, ni soalan dia. Apa tu? Lukis. Lukis. Tak nampak. Bawah sikit. Bulan maksudnya atas kan cikgu kan? Lukis dengan skala penuh plan pepejal itu. Okey, Daripada lukis atas tu dengan cikgu. Yelah. Tadi dah cakap banyak kali. Pelan kan? Pelan pada atas lah. Dia tak bagi arah mana, bermaksud dari atas. Okey, lukis dari arah atas. Apa nampak?
Peta. Cikgu. Lukis lah. Tak. Kira ikut ukuran betul-betul nak Lukis raja tu ke cikgu? lukis apa? Oh, lukis pelan. Okey. Dia bagi tulisan. Belum. Ikut ukuran Cikgu, ya. dia pembaris pun kena ukur cm ke? Kenapa? Dia kena lukis betul-betul 6 cm ke just agak-agak 6 cm? Tak, kena betul 6 cm. Ini jawapannya ya. Kita simak. Okey, ini jawapan. Ini ukuran, mesti mengukur ikut ukuran yang sebenar, tetapi dalam jawapan tak perlu label ukuran. Biar kosong macam ni. Disebabkan dia plan dari arah atas, plan pepejal, bermaksud kita dari arah atas, boleh juga jawapan seperti ini. Okey, dua jawapan ni. Okey, diterima. Seterusnya soalan B. Okey, ini soalannya. Sebahagian daripada rajah tersebut, sebahagian daripada bongkah tersebut sudah dikeluarkan daripada kubot tu ya, dikeluarkan. Okey, maklumat seperti dalam soalan. Jika ada ukuran yang tiada di dalam gambar rajah ini, bermaksud kamu kena rujuk soalan A. Okey, untuk soalan pertama ni, untuk B yang pertama ni, lukis dengan skala penuh, dongakkan gabungan pepejal itu sebagaimana dilihat dari arah X. Okey, X tu dari arah sebelah kiri ya, X. Jadi bila kita imagine bongkah ini dikemekkan sehingga ke dinding belakang, dari kiri ke kanan ya, ke belakang, maka akan terhasilnya bentuk macam U dan segitiga. Okey, boleh gambarkan ya. Okey, kita semak je jawapan. Okey, ni jawapannya dan itu adalah ukuran sebenar. Tetapi seperti yang saya cakap tadi, jawapan tidak perlu letakkan ukuran. Okey, ini jawapan. Okey, pergi kepada soalan B yang kedua. Ini soalan 5 markah. Kalau tadi B pertama 4 markah, sekarang 5 markah. Okey, 5 markah ni biasanya mempunyai satu garis putus-putus, dash line. Okey, untuk soalan ni, lukis gabungan pepejal sebagaimana dilihat dari arah Y. Dari arah Y bermaksud dari arah kanan. Cari label Y tu ya, dari arah Y. So, apa pandangan yang kita boleh nampak? Apa plan yang kita boleh nampak? Okey, kalau kita kemikkan rajah tu sehingga ke dinding, so kita akan terhasilnya 2 segi 4 tepat. 2 segi 4 tepat. Tetapi jangan lupa dengan jawapan garis putus-putus tu. Okey, jangan lupa dengan garis putus-putus. Kerana bongkah yang dibuang tu di bahagian belakang lebih rendah. Jadi dia tersembunyi. Garis putus-putus tu untuk menunjukkan ada bahagian di belakangnya yang tersembunyi. Okey, kita tengok jawapan. Okey, ini. Dengan ukuran yang sebenar. Tak perlu letakkan ukuran. Okey, ini ialah dapat 5 markah. Jika pelajar tidak meletakkan dash line tu, kurang 1 markah.